Ramai ke yang exam malam ni? Yang exam malam ni lah. Yang exam minggu ni. Saya. Oh, Safia Saya. exam. Saya. Oh, Saya. dah ramai exam USA minggu ni. Okey, okey. Lepas tu, lepas habis exam ni nak buat apa? Puasa. PKSK. Oh, PKSK. Oh, ada yang PKSK juga tengok dalam grup tadi. Ada yang PKSK. Ada yang nak exam UASA. So, kita tak sempat dah nak habiskan semua. Kan baru bab 9. Recording in progress. Okay. So, hari ni kita nak masuk unit 9. Sebelum tu, kita akan baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Ya Allah, bukakanlah ke atas kami hikmahmu dan limpahkanlah ke atas kami khazanahmu, wahai Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang. Ya Allah, lapangkanlah dadaku, permudahkanlah urusanku dan lancarkan lidahku agar mereka faham perkataanku. Wahai Tuhan kami, kurniakan rahmat kepada kami dari sisimu dan sempurnakanlah bagi kami petunjuk yang lurus dalam urusan kami. Amin, 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 ya Rabbal Alamin. Amin, amin. So, macam mana dengan hari ini? Anda sihat? Sihat. Sihat, Alhamdulillah. Dah ready ke nak belajar ni? Dah. Okey, jadi kita tak nak buang masa. Kita akan masuk unit baru. Unit 9. So, unit 9 ni mengenai apa? Unit 9 ini dia menceritakan tentang bahan buangan. So, apa itu bahan buangan? Bahan buangan ialah bahan yang tak lagi kita guna. Waste materials that are no longer useful. Dia bila kita dah tak guna, apa kita akan buat? Kita akan buang. We will throw it away. So, apa jenis bahan buangan? Dia ada kategori bahan buangan organik, bahan buangan kimia, bahan buangan gas. Dia juga kita ada kategori-kategori jenis dia. Contohnya jenis plastik, logam, kaca, kertas, sisa makanan. Itu semua adalah jenis-jenis dalam bahan buangan. Last ni apa dia? Hmm? Maksud plastik, dia adalah bahan sintetik. Apa maksud sintetik? Dia bermaksud kita tak ambil daripada semula jadi. Kita cipta dia sendiri. Kita macam contoh lah buatan lah, kita kata buatan manusia. Tapi akar dia masih lagi daripada bahan semula jadi. Contohnya saya bagi getah sintetik. Yang jadi tayar kereta, tayar motor, tayar basikal semua kategori getah sintetik. Kenapa kita panggil getah sintetik? Kita ambil getah asli tu, susu getah yang daripada pokok tu, kita tambahkan sulfur, maka dia jadi getah terbukan.
So apa jadi kalau getah, apa beza getah asli dengan getah terbuka ni ataupun kita panggil sintetik ni? Getah dia lebih kenyal, lebih tahan haba. Kalau kita hanya guna getah asli, apa jadi? Apa getah tayar kita tu akan cepat haus. Jadi itu fungsinya, kita tambah peralatan lain. Sama juga dengan plastik. Plastik ni adalah bahan sintetik. Kita cipta buatan lah kita kata ya. Kita ambil bahan semula jadi dia kita campur dengan bahan-bahan yang lain lagi. Okey, logam. Bahan seperti besi buruk dan tin susu. Logam ni banyak jenis. Kalau emas pun logam juga ya. Emas pun logam ya. Cumanya beza emas dengan logam-logam yang lain apa dia? Apa beza emas dengan besi walaupun kedua-duanya logam? Emas susah Why nak did, dapat. apa? Emas susah nak dapat. Emas susah nak dapat? Tak. Tak ada. Ah, Emas, emas tidak boleh ditarik dengan menggunakan magnet. Emas tidak boleh ditarik menggunakan magnet, itu betul. Tapi dia kalau nak tarik tu kita kena super magnet, okey. Tapi apa yang utama dia? Apa beza emas dengan logam-logam yang lain? Dengan Emas besi terutamanya. Emas ni kelebihannya dahlah dia mahal. Kenapa dia mahal? Emas ni kalau kata daripada zaman hang tuah simpan emas dalam bawah tanah kan, kat gua ke sebagainya, awak tiba-tiba jumpa emas itu tidak akan berkarat. Betul tak? Sebab itulah emas kita jadikan sebagai bahan perhiasan. Cumanya emas yang jadi bahan perhiasan ni bukanlah emas tulen. Apa maksud bukan emas tulen? Ada campuran sikit. Kalau betul-betul emas 100%, emas ni dia senang apa? Senang terbengkok. So kalau kata emas yang kita beli dekat sebagai barang kemas tu, dia contohan kan ada emas 916. Maksudnya emas tu 90%, lepas tu dia ada tambah lagi bahan-bahan lain supaya dia jadi keras lah. Tak ada. Kalau emas yang betul-betul 100% ni, awak pegang terpenyek pun dia dah apa? Dia dah keluar lah. Dia dah tukar dah bentuk dia. Senang bertukar bentuk. Okay. Next, kita tengok kepada kaca. Okey, kaca adalah bahan seperti botol kaca serta peralatan kaca. Okey. Next, kertas, bahan seperti surat khabar lama dan majalah. Sisa makanan, bahan seperti sisa makanan dan makanan yang rosak. Okey. Untuk sisa makanan ni, sebenarnya banyak kegunaannya. Tahu, makanan ni banyak kegunaannya, banyak kelebihannya. Kalau tak habis tu boleh dijadikan sebagai baja kompos. Tapi kita kena tahulah cara dia. Kalau awak, tapi janganlah sampai berlebihan juga, sebab itulah jangan membazir. Okay? Next, kita boleh kumpulkan bahan buangan kepada pepejar, cecair dan gas. Contoh gas. Asap daripada kilang, asap daripada rokok, asap daripada kenderaan, asap daripada pembakaran terbuka. Smoke from factories, smoke from cigarettes, smoke from vehicle, smoke from open burning. Kalau untuk cecair, contohnya apa? Bahan kimia daripada kilang dan industri. Chemicals from factories and industries, tumpahan minyak di laut, oil spills at sea, bahan pencuci daripada barangan rumah, detergent from household items, dan sisa kumbahan sewage. Kalau dari segi pepejar, solid, kita ada bottles, kertas, paper, tin, cans, plastik, kulit buah, fruit peels dan sisa makanan. Okey.
Selalunya yang boleh kita semula ya. Kita semula bukan selalunya lah, ada dua. Pertama, minyak. Minyak apa yang kita boleh kita semula? Minyak masak tu boleh kita semula. Yang awak dah guna kan? Mak awak dah goreng pisang. Lepas tu kan dia jadi hitam-hitam lah kan? Okey, minyak tu kita boleh kita semula. Pepejal, apatah lagi. Yang ada dekat sekolah ada berapa jenis? Khalif Iman, dekat sekolah ada berapa tong sampah yang boleh kita semula tu? Warna apa? Ingat tak? Ada 3. Ada 3. Biru, hijau, coklat, Okey. Coklat. Coklat kita apa? Kita semula apa? tin dan aluminium. Tina aluminium. Biru? Biru, plastik, Biru plastik. Lepas tu satu lagi? hijau, kertas. Ya, kertas. Okey. So, kalau dulu kita ada kaca. Tapi sekarang kaca tak adalah yang khas dia. Tapi adalah kalau kata saya tak tahu dekat macam kalau dekat daerah rumah saya nama dia Idaman. Idaman ni akan datang lah. Ambil kaca, ambil plastik, kertas, tin, semua tu. Okay, next. Pembuangan bahan barangan boleh menyebabkan pencemaran alam sekitar jika tidak diurus secara terancang. So, jenis-jenis pencemaran, kita ada pencemaran udara, air pollution, pencemaran tanah, pencemaran air. Okey, kalau pencemaran udara, macam mana nak kurangkan pencemaran udara ni, Azalia? How? Hmm. Apa? Guana. Macam mana nak kurangkan pencemaran udara? Apa yang nampak sekarang? Orang buat apa untuk kurangkan pencemaran udara? Ha. Punya ni apa? Kereta elektrik. Penggunaan kereta elektrik. Okay, that's one thing. Betul. Kenderaan elektrik dah makin banyak. Sekarang ada motor elektrik, kereta elektrik. Tapi yang paling berguna sebenarnya adalah bila kita naik pengangkutan awam. Kena banyakkan lah. Tapi like logically lah pengangkutan awam ni tak boleh diakses. Bukan tak boleh diakses lah. Tapi bas ni tak semua tempat, tak semua ceruk-ceruk ada. Jadi mesti ramai orang naik kenderaan sendiri. Jadi bila dah ramai prefer kenderaan sendiri ni, kenalah kita kena pilih solution yang lain iaitu kenderaan elektrik. Sebab apa? Kenderaan elektrik ni tidak keluarkan asap. Okey. Pencemaran tanah. Yang ni bila plastik. Bila kita buang plastik banyak. Masalahnya plastik ini dia bukan tak boleh reput. Dia ambil masa beratus tahun untuk reput. So kita panggil hampir kepada tak reput lah ya. Jadi tapi walaupun dia tak boleh reput, dia boleh kita semula. Sebab itulah plastik, kertas, jangan buang. Sebab benda tu boleh dikitar semula. Okey, pencemaran air mesti melibatkan tumpahan minyak daripada kapal lah. Untuk pencemaran air ni, macam mana kita hanya boleh buat kawalan lah ya untuk kapal-kapal ni sebab kapal-kapal ni kita tak perlu berlayar. Tapi still, kita kena buat kawalan supaya nak pastikan kalau ada tumpahan minyak, apa ya, mestilah dicuci. Okey, sedutlah tumpahan minyak dekat dekat permukaan laut tu. Apa ke Apakah kesan? What is the effect kalau ada tumpahan minyak ni? Idina Wafia. Apa akan berlaku pada hidupan akuatik bila tumpahan minyak berlaku ke atas pantai, atas laut? Hidupan Hmm? akuatik. Hidupan akuatik.
Kehidupan akuatik akan pupus. Kehidupan akuatik akan pupus. How? Macam mana? Apa yang berlaku yang menyebabkan kehidupan akuatik terpupus? Kerana sudah boleh bernafas. Tak boleh apa? Nafas. Tak boleh bernafas, betul? Walaupun hidupan akuatik bernafas mostly guna insang, tapi dia masih lagi perlukan oksigen. Jadi oksigen tu tetap perlu hadir melalui apa? Melalui tumbuhan dalam laut. Tapi kalau kata tak sampai cahaya matahari, macam mana nak buat fotosintesis, betul? Untuk dia tumbuhan dalam laut mengeluarkan oksigen, dia perlu menjalankan proses fotosintesis. Fotosintesis tu perlukan cahaya matahari. So kalau kata tumbuhan ada berlaku tumbuhan minyak yang hitam ni, dia akan tutup lah cahaya matahari tak sampai. Lepas tu ada haiwan akuatik yang macam contoh ikan paus, dia perlukan bernafas dekat permukaan air juga. So itu semualah. Okay, next. Setakat ni untuk 9.1, ada apa-apa soalan tak? Ada. Okay, jom kita buat latihan sikit. Untuk 9.1, satu muka surat. Managing waste material. Kenal pasti jenis bahan buangan daripada sumber berikut. Identify the types of waste materials from the following sources. Okay. Ikut dibagi pilihan jawapan. So list of answers. Kita tengok sources of waste material. Sumber bahan buangan. Pertanian. Afifah Sabila. Agriculture. Daripada pilihan jawapan yang bagi ke atas tu, what is the sources for agriculture? Fertilizer. Apa? Fertilizer. Fertilizer. Okay. Lagi? Selain daripada fertilizer, Leftover food. insecticide. Okay. So kita ada baja dan racun serangga. Okay, next. Sisa domestik. Safia. Apakah contoh bagi sisa domestik? Cikgu nak tengok ke atas tu, saya tak sempat print dia punya tu latihan. Domestik kan? Hmm. Sekejap. Uh, Entah. Domestik tu apa cikgu?
Sisa yang datang daripada kita buat sendiri lah pada rumah kita. Maksudnya Contohnya kat rumah kita, kita selalu kita buang apa? habuk. Habuk. Apa yang selalu kita buang? Kertas. Hmm? Kertas. Kertas lagi. Plastik. Plastik lagi. Baja. Baja dah ada. Baja lebih pada Oh, pertanian. nampak. Sisa Hmm. kumbahan. Ha? Sisa Sisa kumbahan. kumbahan. Sisa kumbahan tu tak banyak sangat. Ni kalau kat Uh, rumah ni banyak lebih ni. Banyak menghasilkan paling banyak sisa ini. Sisa makanan. Yes, sisa makanan. Setiap malam ada lebih. Bohong lah. Kalau ada sikit-sikit tu mak awak lah yang kena habiskan. Okey, sisa makanan. Okey, plastik, kertas. Leftover food. Okey, next. Itu sisa daripada domestik, daripada rumah kita. Let's see apa dia waste daripada industri pula. Amirul Aish. Apa contoh daripada industri? Industri tu apa, cikgu? Contohnya kilang-kilang. Itu daripada industri. Ya. Bahan radioaktif. Bahan Radioaktif. radioaktif. Okey. Lagi? Sisa kumbahan. Sisa kumbahan. Lagi? Apa yang banyak Karbon kilang? monoksida. Karbon monoksida tak banyak sangat yang dikeluarkan oleh kilang. Habuk. Habuk? No. Habuk. Asap. Ya, asap. Yang ni untuk asap ni samalah untuk industri dan kenderaan ya. Kalau karbon monoksida tu sebenarnya kilang tak banyak sangat. Karbon monoksida ni dia keluar daripada exhaust banyak ya. Okey, so pertama asap. Yang ni sisa kumbahan. Bahan radioaktif. Okey, ini hasilkan asap. Kemudian kenderaan karbon monoksida dan habuk. Cikgu, Ya, kenapa habuk dari kenderaan?
kenderaan dekat exhaust dia tu. Exhaust kenderaan tu, kalau awak perasan, awak ambil dia punya swipe dia punya dalam exhaust tu bila exhaust dah sejuk lah ya. Dia akan ada jelaga. Dalam jelaga tu kita akan rasa macam ada habuk-habuk. Especially kalau awak punya exhaust, awak punya asap kenderaan tu dah warna hitam. Itu tandanya enjin dia dah rosak lah tu. Dia punya exhaust dia pun dah berkarat. So dia akan keluarkan banyak habuk-habuk. Kalau kilang ni, dia bukannya tak kata tak ada habuk. Cumanya kilang tu yang lebih tu yang ni. Yang keluarkan sisa tu banyak asap, sisa kumbahan, bahan radioaktif. Asap kilang ni kalau awak perasan tak semua warna hitam tau. Asap kilang kadang ada putih sebab asap kilang ni dah ada penapis je. Ya, saya pernah kerja kilang. Dekat dia punya trombong tu dia ada penapis. So dia akan tapis lah habuk-habuk tu. Ha. Okey. Tuliskan pencemaran udara atau pencemaran air. Okey, so Ahmad Darwish, gambar pertama ni pencemaran apa ni? Pencemaran udara. Yes, dia adalah pencemaran udara. Air pollution. Yang kedua, kasih iris. Air pollution. Yes, betul. Dia adalah air pollution. Yang ketiga, Nafis Amsyar. Pencemaran air. Betul, dia adalah pencemaran air. Yang keempat, Adam. Adam ada tak? So ini kategori apa ni? Ilyas, ini apa gambar ni? Hmm, pencemaran air. Betul. Okey, ni apa dia ni? Pencemaran apa ni? Kita letakkan racun serangga dekat tanaman. Hmm, Pencemaran tanah. pencemaran tanah. Ha. Dia macam ni, bila kita masukkan racun ni,
Okey. Jadi Kemudian, pencemaran udara. udara tak. Racun ni dia akan diserap oleh tanah, betul? So, dia Oh. akan masuk ke bawah tanah. Bawah tanah tu, aliran, Dalam air. yes, dia akan masuk ke dalam air. Sebab tu kalau awak perasan, sungai ataupun tasik yang berdekatan dengan tempat pertanian ni, dia tend to ada apa, yang jadi macam ada yang warna hijau-hijau dekat permukaannya. Itu maksudnya dah berlaku eutrofikasi, ya. Eutrophication dah berlaku dah. Hijau-hijau tu maksudnya tahap air tu tak elok lah. Ya. Ini adalah pencemaran air. Ibu, tu racun apa tadi? Hmm? Tu racun apa tadi? Yang ni racun serangga untuk pertanian. Untuk haiwan perosak ah. Hmm. Sebab tak nak bagi haiwan perosak tu makan tumbuh-tumbuhan tu. Okey, yang ni senang. Udara. Pencemaran udara. Air pollution. Okey. Next, kita tengok 9.2 pula. Kita akan tengok 9.2 dan 9.3. Bahan buangan terbiodegradasi dan bahan buangan tidak terbiodegradasi. Biodegradable and non-biodegradable waste. Apa maksud terbiodegradasi ni? Maksudnya benda tu senang reput. Tidak terbiodegradasi ini tidak mudah untuk reput. Okey? Kemudian kita akan masuk penggunaan bahan terbiodegradasi dan bahan tidak terbiodegradasi. Uses of biodegradable and non-biodegradable materials. So let's see the point number 1. Bahan buangan terbiodegradasi ialah bahan buangan yang boleh diuraikan. Sebab tu saya cakap boleh reput. Senang nak faham lah ya. Yang boleh diuraikan oleh mikroorganisma. Biodegradable waste are waste that can be decomposed by microorganism. Bahan buangan tidak terbiodegradasi ialah bahan buangan yang tidak boleh diuraikan oleh mikroorganisma. Non-biodegradable waste are waste that cannot be decomposed by microorganism. Ni kalau kata plastik coklat daripada zaman 1950-an. Ataupun zaman 1920 kan ada penggunaan plastik kan. Still tak reput sampai sekarang ya. Dia tidak akan reput. Ambil masa beratus tahun. Jadi dia adalah kategori tidak boleh direputkan oleh mikroorganisma. Sekarang kita ada plastik yang biodegradable, tak silap saya, yang awak tahu tak plastik yang digunakan oleh apa, kilai. Kalau awak pergi makan dekat apa yang nama kedai tu? Dah saya lupa dah. Yang macam secret recipe tu, apa nama bakery? Saya tak ingat. Segar bakery Baker's Cottage. Baker's Cottage. Plastik ni tau, plastik yang jenis nipis dan macam lembut-lembut sikit.
Okey, plastik tu jenis biodegradable. Plastik yang jenis biodegradable. Maksudnya dia mudah lah reput. Tapi mudah reput, tak reput pun, dia tak silap saya ambil masa 10 tahun ke 25 tahun. Cuma ini berbanding dengan beratus tahun tu, yang ni lebih mudah lah reput dia tu. Ambil 25 tahun ya. Still, masa yang agak lama untuk reput. Okey. So kita tengok apa contoh-contoh bahan buangan terbiodegradasi. Pertama, bahan buangan organic waste. Contohnya sisa makanan, leftover food dan tinja faces. Atau pun kita katalah daun-daun reput, buah-buahan, buah durian yang jatuh, awak tak makan. Lama-lama dia akan reput. So kita kategorikan sebagai terbiodegradasi. Produk kayu, wood product seperti kertas dan kotak-kotak, paper and boxes. Kertas ni, especially kan kalau perasan kenapa sekarang ada pendigitalan dekat library-library? Sebab kertas are bound to, dia akan mereput. Ya, dia boleh mereput. Jadi, kalau untuk kertas-kertas yang lama-lama, especially kalau kita rajin buka-buka, dia lagi senang terkoyak. Sebab itulah dekat banyak library sekarang kita guna istilah pendigitalan. Kita scan semua buku-buku lama kan. Yang penting-penting yang ditulis daripada zaman 1900 ada, kita scan supaya kalau orang lain nak baca tak perlu pun pegang buku fizikal. Boleh baca guna dekat tempat scan tu. Kenapa kita takut merosakkan lah ya. Kalau pergi library, siapa yang rajin pergi library perasan lah confirm ada buku yang terkoyak muka suratnya. Ya, memang akan ada. You will have, ya, confirm. Tak masuk lagi yang letak tahi hidung kat situ macam-macam lah ya. Tulis-tulis conteng, berlaku vandalism pula kat situ. Okey. Bahan buangan tidak terbiodegradasi seperti plastik, kaca, besi dan sisa toksik. Plastik, glass, metal and toxic waste. Tapi dalam kes ni, dalam plastik dan kaca, kita boleh kitar semula ya. Kita boleh kitar semula. We can recycle it. So kalau kita boleh kitar semula, selagi mana awak boleh kitar semula benda tu, tolong kita semula. Jangan campurkan dia dengan sampah yang awak buang biasa. Hatta sisa makanan pun awak boleh campurkan dengan tanah. Tak perlu pun buang dalam tong sampah semua. Itu yang akan menyebabkan sampah jadi busuk tu. Dan ni amaran. Jangan buang kaca. Kalau nak buang kaca kaedah dia? Letakkan dalam bekas, awak tahu macam sabun. Sabun kan plastik dia macam agak tebal kan? Bubuh kaca dalam tu. Okay, next. Yang keempat. Mikroorganisme seperti bakteria dan kulat membantu bahan buangan untuk mereput. Microorganisms such as bacteria and fungi have some waste materials to decay. Proses ini dipanggil sebagai penguraian. This process is called as decomposition. Yang kelima, penguraian ialah proses bahan mereput dan membentuk uraian yang akan menambah nutrien kepada tanah. Decomposition is the process of decaying and forming decayed waste that will add nutrients to the soil. Yang keenam, bahan buangan tidak terbiodegradasi boleh mencemarkan alam sekitar jika dibuang merata tempat tanpa dikawal. Non-biodegradable waste can pollute the environment if dumped everywhere without control. Kita perlu menggunakan bahan buangan terbiodegradasi dan tidak terbiodegradasi secara berkhemah. We need to use biodegradable and non-biodegradable waste wisely. Sebab tu saya kata, sekarang pun ada dah buku ataupun yang dibuat daripada kertas kita semula. So make sure awak kalau ada kena support. Buku latihan contohnya buat daripada kita semula. Tak ada masalah. Kita memang nak conteng pun. Jadi tak kisahlah nak guna kertas kita semula pun. Okey, buku-buku tulis awak yang tak habis ni, contoh tahun 6 tak habis lagi separuh buku. Awak boleh buat latihan masuk ke tingkatan 1, tak ada masalah, gunakan, jangan buang ya. Sangat-sangat membazir. Kalau nak kena buang juga, pastikan
ke pusat kita semula awak buang dia. Okey. Pembuangan bahan buangan terbiodegradasi seperti sisa kumbahan ke dalam sungai menyebabkan kandungan oksigen di dalam sungai berkurang. Disposal of biodegradable waste such as sewage into rivers decrease the oxygen content in river. Sebab itulah dia takut macam kes jadi kat Johor 3-4 tahun lepas ya. Takut sebab dia buang sisa bahan kimia dekat situ. Menyebabkan hospital, sekolah kena tutup ya. Menyebabkan keracunan. Bahan buangan tidak terbiodegradasi boleh menyebabkan pencemaran alam sekitar jika terus berada di persekitaran untuk tempoh yang lama. Non-biodegradable waste can cause environmental pollution if they remain in the environment for long periods of time. Bahan buangan tidak terbiodegradasi boleh menyumbang kepada bencana alam seperti banjir kilat terutamanya di bandar akibat longkang tersumbat. Non-biodegradable waste can contribute to natural disasters such as flash flood, especially in cities due to the crop drains. Ini sebenarnya masalah Kuala Lumpur, Selangor. Sebab apa? Dia punya longkang tersumbat. Crop drain. Tersumbat dengan apa? Dengan sampah. Ya? Dengan sampah. Kita buang sampah merata-rata kat situ. Itulah yang menyebabkan dia tersumbat. Okey. Setakat ni ada soalan nak tanya tak untuk 9.2 dan 9.3? Kalau tak ada, boleh tak saya masuk 9.4 terus? Boleh Ke rasa macam, ya Allah banyaknya cikgu, banyaknya. Rasa laju sangat ke? Kau okey? Dah, sebab awak dah belajar dah kan. Kalau USA rata-rata minggu ni saya rasa dah habis dah ni. Okey, tak apa. Ini ulangan je lah. Ulangan untuk siapa. Siapa yang exam esok, all the best lah. Yang exam esok dan minggu depan ya. Okey, next. Pengurusan bahan buangan secara terancang. A proper waste management ya. Pengurusan bahan buangan secara terancang perlu dilaksanakan untuk mengurangkan kesan buruk kepada alam sekitar dan menjamin kehidupan lestari agar keindahan alam dapat dinikmati oleh generasi akan datang. Land waste management needs to be implemented to reduce adverse effect on the environment and ensure sustainable living so that the beauty of nature can be enjoyed by future generation. Apa kaedah kita nak buang bahan buangan ni? What are the methods? Okay, yang pertama, pusat pengumpulan sampah, waste collection center. Bahan buangan dibuang di tapak pusat sampah. Waste is disposed at landfill. Apa kekurangannya? Bila banyak sangat sampah dekat landfill ni, penuh lah. Ya contohnya, yang awak tahu pergi Korea atau pergi Pulau Nami, itu pulau sampah. Pulau yang terbentuk akibat daripada sampah. Tapi awak takkan gambar padahal itu pulau sampah ya. Incinerator. Bahan buangan dibakar pada suhu yang tinggi. Waste is burned at high temperature. Yang ketiga, bahan buangan pepejar boleh diguna semula supaya dapat mengurangkan pembuangan bahan buangan pepejar. Solid waste materials can be reused to reduce, ya. Nak pergi tandas? Boleh. Reuse to reduce, solid waste materials can be reused to reduce solid waste disposal. Incinerator tu macam mana? Saya tak sebut lagi pasal incinerator.
Incinerator ni sampah-sampah kita buang, kita bakar pada suhu yang tinggi. Untuk Singapura, sebab Singapura ni tanah dia tak banyak, dia pulau kecil je. Dia sampah dia yang dia tak boleh kita semula, yang tak boleh dah kita semula, dia akan bakar pada suhu yang tinggi menggunakan incinerator. Tapi incinerator ni ada beberapa tahap lapisan lah, supaya dia tidak membebaskan asap berbahaya kepada persekitaran. So banyaklah, especially Singapore dia sangat strict. To the point that air kumbahan, air kencing pun dia kita semula guna reverse osmosis, jadikan semula kepada air. So walaupun dia ambil daripada Malaysia air dekat Johor tu, tapi still dia tak nak bergantung sepenuhnya, dia buat reverse osmosis. Okay. Next. So macam mana kita ni adalah contoh-contoh macam mana kita nak kita semula. Kalau kotak terpakai, kita guna semula untuk simpan barangan. Reuse to store things. Yang kedua, bekas makanan dan tin minuman terpakai. Use food containers and beverage cans. Kita guna semula untuk menyimpan makanan atau dijadikan sebagai bekas alat tulis. Reuse to store food or make as stationary container. Ini mak-mak suka dah. Bekas aiskrim tu dia letak apa? Dia letak ikan dalam bekas aiskrim tu. Tapi saya rasa mostly the new parents, especially the millennials parents, the Gen X parents, yang generasi X, generasi millennial ni dah tak guna dah. Dia lebih kepada suka estetik. Dia beli bekas putih saja ke, yang lusinan saja ke untuk simpan makanan. Saya rasa dah jarang lah mak-mak guna bekas aiskrim jadi simpan ikan, ataupun bekas aiskrim simpan ayam. Saya rasa dah kurang banyak lah. Okay, Cikgu, next. Ya, izinkan saya ke-16. boleh. Okay, next. Botol plastik dan kaca terpakai kita boleh jadikan sebagai pasu bunga. Okay, beg plastik terpakai kita boleh jadikan sebagai beg plastik sampah. Baju-baju lama boleh jadikan sebagai kain buruk dan alas kaki. Atau bukan awak rasa perempuan yang terutamanya baju tu elok lagi, tapi dah tak nak pakai dah. Baru pakai 10 kali tak nak pakai dah. Awak boleh dermakan ya. Saya rasa dekat macam H&M, setengah-setengah Lotus ada pusat pengumpulan pakaian terpakai yang elok lah, yang elok. Jangan bagi yang koyak-koyak, tolong jangan. Yang koyak-koyak tu kita jadikan kain buruk je. Okay. Next. Kaedah lain bagi mengurangkan bahan buangan pepejat melalui kita semula. Contohnya, bahan buangan kaca, kita proses, kita jadikan sebagai produk kaca yang baharu. Besi, kita jadikan sebagai produk besi yang baharu. Plastik, kita jadikan sebagai produk plastik yang baru. Tin aluminium terpakai, diproses untuk jadikan tin aluminium yang baru. Surat khabar lama, diproses menjadi kertas dan tisu. Tak masalah. Itu semua bahan-bahan yang kita boleh kita semula. Tapi saya rasa surat khabar sekarang dah lama tak ada. Sebab mostly sekarang orang semua dapat informasi daripada telefon. Even we rarely watch news anymore. We actually everything we get from live daripada TikTok, daripada YouTube live, Facebook live dan sebagainya. Yang kelima, kita perlu menguruskan bahan buangan dengan terancang. Antara cara-caranya, bahan buangan perlu dibungkus dan diasingkan mengikut jenis bahan sebelum dibuang. Waste should be packaged and separated according to the types of materials before disposal. Bekas khas perlu digunakan untuk membuang bahan buangan kimia dan sisa minyak. Special containers should be used to dispose chemical waste and oil waste. Bahan buangan sisa makanan boleh direputkan untuk dijadikan sebagai baja kompos. Food waste can be decomposed to make compost. Kita gunakan aktiviti 5R, refuse, reduce, reuse, recycle and repair untuk kurangkan bahan buangan.
Kita juga boleh menggunakan plastik terbiodegradasi macam saya cakap tadi, plastik yang tilas guna, plastik yang Baker's Cottage guna untuk mengurangkan pencemaran alam sekitar. We can also use a biodegradable plastic to reduce environmental pollution. Membawa beg sendiri semasa membeli belah boleh mengurangkan penggunaan plastik. Carrying your own bag while shopping can reduce the use of plastic. Saya rasa sekarang pun mostly supermarket dah mengamalkan tak ada plastik. Kalau pergi Speed Mart pun dia tak bagi plastik. So bawa lah bekas sendiri. Ya. Yeah? Okay. Next, kita boleh fokus kepada latihan. Classify. Kelaskan kepada yang mana terbiodegradasi, yang mana tidak terbiodegradasi. Okey, kita mula dengan Edina. Apa yang terbiodegradasi, Edina? Bagi satu. Tak apa, Edina bagi 5 lah. Okay. Apa? Sekejap, cikgu. Oh, kejap-kejap. Okey. Sebab tak jelas, saya dengar suara tak habis. Um, surat khabar, Surat khabar, beg kertas, beg kertas, daun kering, daun kering, uh, bendera kain, bendera kain, betul? Jadi, pertama tadi beg kertas, bendera kain, kerusi kayu, surat khabar, daun kering. Paper bags, cloth flag, wooden chair, newspaper. Dry leaf. Okey, yang selebihnya adalah kategori tidak terbiodegradasi. Non-biodegradable. Siapa yang non-biodegradable?
Gunting besi, timba plastik, jak kaca, botol, beg sampah. Ini semua kategori non-biodegradable ya. Yes. Botol, beg sampah. Sebab apa beg sampah ni daripada plastik? Gunting besi, timba plastik, jak kaca. Eh, apa saya ni nama apa pula ni? Rubbish bag. Kelaskan mengikut jenis pencemaran yang memberi kesan kepada kualiti kehidupan. So, pencemaran udara, pencemaran tanah, pencemaran air. So, pencemaran udara. Azalia, pencemaran udara ni yang mana? Jerebu. Jerebu. So, apa yang jerebu ni buat? Apa kesan jerebu? Ambil ni kan jerebu kan? Okey, sebab dia pencemaran udara, kelaskan mengikut jenis pencemaran. Yes, jerebu adalah pencemaran udara. So lagi pencemaran udara ni dia akan sebabkan apa? Masalah pernafasan. Yes, dia akan menyebabkan masalah pernafasan. Persekitaran berbau dan tidak indah. Tu tak. Hmm. Kalau persekitaran berbau tu masalah lain tu. Masalah pernafasan. So bila berlaku pencemaran udara ni contoh pembakaran terbuka, asap daripada kilang-kilang, asap daripada kenderaan. Uh, so ini akan menyebabkan apa? Suhu global meningkat. Disebabkan apa? Karbon dioksida banyak. Jerebu, haze, skala pencemaran tanah. Berlaku pencemaran tanah. So apa yang akan berlaku? Kesannya. Pertama, tanah itu contoh kita buang sampah banyak dekat tanah tanah yang kita jadikan tempat pelupusan sampah.
Apa yang akan berlaku dekat kawasan tu bila banyak sampah-sampah tu? Pertama, dia akan menjadi tempat pembiakan haiwan perosak. Lalat, ya, tikus, semua haiwan perosak ni. Menjadi tempat pembiakan haiwan perosak. Okey, yang kedua, Khalif Iman. Ha. Selain daripada tempat pembiakan haiwan perosak, apa lagi? Hmm. Sekejap. Tengok pilihan jawapan ni. Yang mana yang sesuai? Jerebu dah. Yang ni dah. Yang ni dah. Apa lagi yang berkemungkinan besar akan terjadi? Bila banyak tikus. Bila banyak apa? Lalat. Kan Kaliman? Persekitaran berbau dan tidak indah. Persekitaran berbau dan tidak indah, betul? Persekitaran berbau dan tidak indah. Unpleasant smell with unattractive environment. Dan yang terakhir, untuk nombor 3. Lagi apa lagi? Banyak tikus. Apa? Apa dia Mira? Mira nak jawab ke? Mm-mm. Apa? Banyak tikus, banyak lalat. Dia akan sebabkan apa? Penyakit berjangkit. Betul. Dia akan menyebabkan penyakit berjangkit. Ya. Okey, selebihnya untuk pencemaran air. Pencemaran air ni dia akan sebabkan apa? Pertama, kita buang sampah sarap dekat kawasan sungai, dekat tasik. So, bila dekat longkang. So, apa yang akan berlaku? Bila hujan, dia akan jadi banjir kilat. Kan jadilah flash food. Hmm. Lepas tu apa lagi? Air akan berbau busuk. Kalau sampah penuh ke, Allah.
Memang tak wangi lah jawab dia. Air akan berbau busuk. Stinky water. Kemudian hidupan akuatik terjejas. Aquatic life affected. Dan akhir sekali, dia juga sama macam tadi, dia juga akan mengakibatkan penyakit berjangkit. It will cause infectious diseases. Okey, dah? Next, lengkapkan raja di bawah dengan langkah-langkah untuk menguruskan bahan buangan secara terancang. Complete the diagram below with the steps to manage waste materials properly. Okay. Ilyas, gambar pertama ni dia buat apa Ilyas? Agak-agak buahan-buangan ni nak hantar pergi mana Ilyas? Hmm. Ilyas ada tak tu? Senyap ni. Afifah Sabila. Hmm. Okay. Where we send the waste materials? Dekat mana kita nak hantar sampah-sampah ni? Dekat mana kita nak hantar sampah-sampah ni? All the waste materials, where do we send it? Dekat mana? Kita hantar pergi mana? Kita hantar ke pusat, pusat apa? Pusat pengumpulan Sampah. Yes, pusat pengumpulan sampah. So, bahan buangan dihantar ke pusat pengumpulan sampah. Waste materials are sent to a waste treatment center.
Okey, yang kedua. Apa yang terjadi dekat yang kedua ni? Ahmad Darwish. Nombor 2 ni dia buat apa ni? Ha. Botol, tin, surat khabar. Dia buat apa ni? Apa yang dia buat? Okey, Irina Wafia. Angkat tangan. Dia menghasilkan sampah. Betul. Okey, dia asingkan. Bahan buangan ini diasingkan. Waste materials are sorted into recyclable to non-recyclable materials. Itu yang kita, step kedua kita sorted. Okey. Kemudian yang ketiga. Dah kita asingkan kepada apa? Kasih Iris. Kita sorted into apa? Ha, kita kelaskan ikut apa? Uh, Based on the picture. We sorted into ikut kita punya tong sampah kita semula tu. Kita sorted ikut yang mana? Kategori. Kategori. Kategori apa? Kategori apa kasih Iris? Kenapa tu? Off balik. Ter-off balik ke? Kategori sampah. Kategori sampah apa? Hmm. Sampah ni kita kategorikan sebagai apa? Kertas, lagi kaca, plastik dan logam. Okay, itu di antara kategori-kategori sampah dia.
Bahan buangan kita asingkan kepada kategori bahan buangan kertas, plastik, kaca dan logam. Waste materials are sorted into paper waste, plastic waste, and metal waste. Dan akhir sekali, yang keempat, bila kita dah kita semula, apa yang akan terjadi? Dia jadilah barangan baharu. Ni macam semua orang dah mengantuk dah ni. Senyap saja. Bahaya betul ni. Jangan tidur nak habis dah. Bahan buangan seperti apa dia? Contohnya buku, botol, Surat tin, khabar. dan kaca, surat khabar, semua kertas lah ya. Akan diproses menjadi apa? Bahan Bahan baharu. baru. Yes, dekat kilang perprosesan. Waste materials such as book, bottles, can, and glasses are processed into new materials in the processing plants. Cikgu, Ya. tanda tanya itu apa? Hah? Tanda tanya. Tanda tanya. Okey. Dia kata, okey, apakah langkah yang perlu diambil di tanda tanya itu bagi bahan buangan yang tak boleh dikita semula? Okey, katakanlah kita tak boleh kita semula dah. So, apa yang kita perlu lakukan kalau kita tak boleh kita semula? So, kalau kita tak boleh kita semula,
Apa konsep dia? Yang kita boleh buat, pertama, kita akan lupuskan dekat, apa kita belajar tadi? Dekat tapak pelupusan sampah. Ataupun yang kedua, apa kita kena buat? Kita boleh buat bakar je guna incinerator. Okay, boleh bakar dekat incinerator. So itulah cara dia untuk yang kategori bukan yang tak boleh dah di kita semula. Bahan buangan dibakar di dalam incinerator bersuhu tinggi. Dan sisa-sisa dihantar ke tapak pelupusan sampah untuk dilupuskan. Okey, seterusnya, the waste are burned in a high temperature incinerator. And the waste are sent to landfills. For disposal. Okay, next. Salin dah habis Kita tak boleh screenshot. Ataupun zoom. Ya. Next, kita nak tengok soalan nombor 1. Okay, nombor 1 saya panggil nama. Terus jawab. Okay, Edina. Okay, nombor 1 apa jawapannya? Pencemaran air, C. Pencemaran air. Betul. Water pollution. Next, Azalia. Nombor 2. Baca soalan ke? Boleh baca soalan? Antara berikut yang manakah akan terjadi jika bahan buangan tidak dilupuskan secara terancang? A. Keadaan persekitaran berbau busuk. Yes, keadaan persekitaran akan berbau busuk. Surrounding will be so smelly. Okay, unpleasant smells. Okay, yang ketiga, Afifah Sabila. Afifah ada tak? Ke pergi tandas? Ada. Ada, okay. Which of the following are the disadvantage of waste decay? Yang mana?
All of the above. All of the worst. Yes. Sebab apa? Keburukannya, proses perebutan mengambil masa yang panjang. The decaying process takes a long time. Unpleasant smells release. Ada bau yang busuk. Gas beracun terhasil. Toxic gas is produced. So, it's all of the above. Okay, next. Number 4. Thank you, Sabila Ilyas. Jadual Ilyas di boleh? bawah, Okay. Ha. jadual di bawah menunjukkan 3 jenis pencemaran. Antara berikut yang manakah mewakili pencemaran PQ dan R dengan betul? Hmm. Yang mana yang dengan betul? B. B. Betul. Tanah, penjejas kekeluargaan tanah, udara dan air. Okey, yang kelima, Khalif Iman. Cara berikut yang manakah merupakan cara terancang untuk melumpuhkan sepahan bawangan. Yang biru apa? Dia bakar sampah. Dengan suhu yang tinggi Tak, ni bakar sampah pembakaran terbuka. A. Cara terancang untuk melupuskan bahan buangan. So, jawapan dia A lah ya. Kita bungkuskan sampah-sampah tu, kita buang dengan cara yang betul lah ya. Next, number 6, Safia. Antara berikut pernyataan yang manakah betul tentang kesan cara pelupusan bahan buangan sebegini? D. Semua di atas. Betul, semua di atas, all of the above. Memberi kesan kepada kesihatan benda hidup, affect the health of living things, keindahan alam semula jadi musnah, the beauty of nature is destroyed, menyebabkan penyakit berjangkit tersebar. Sebab apa? Nampak ada lalat, tikus, everything lah ya, spreading the infectious disease. Menyebabkan ketidakselesaan kepada kehidupan manusia, cause discomfort to human life. Because apa? Busuk, lalat penuh, awak nak makan pun tak selesa. Okay, 7, Amirul Aish. Pada di bawah menunjukkan 3 jenis bahan. Antara berikut yang manakah ialah bahan buangan yang boleh merupuh? D. Y dan Z. Yes. Ya, sisa makanan dan daun-daun. Okey, yang ke-8. Ahmad Darwish. Ahmad Darwish ada tak? Okey, nombor 8. Berikut padanan yang manakah betul tentang perbezaan di antara bahan buangan terbiodegradasi dengan bahan buangan tidak terbiodegradasi. C. Kekal lama di alam sekitar. Bahan buangan tidak terbiodegradasi leput dan hilang dengan cepat dari alam sekitar. Terbiodegradasi dia C. boleh terbiodegradasi ni dia boleh diuraikan oleh mikroorganisma ya. Yang ni boleh diuraikan oleh mikroorganisma. Tidak terbiodegradasi maksudnya tak boleh diuraikan oleh mikroorganisma. Maksudnya dia tak leput. Jadi baca balik Ahmad Darwish, baca balik. Okay, jawapan dia apa?
Eh, jawapan dia bukan C, Ahmad Darwish. Ha. Apa jawapan dia? B. Hmm? B, yes. Yang ke-9, Kasih Iris. Decomposing materials will be broken down into simpler materials such as Such as? soil and water. Such as? Soil and mineral water. salts and water. No. Dia akan breaking down into simplest but not into mineral salts and water. We break down into nutrients and mineral. Yeah, it will break down into nutrients and minerals. Okay, next. Soalan struktur. Cikgu. Yang ni, ya. Kenapa jawapan tadi C? Sebab nutrients ni contoh, bila kita terurai, dia akan terurai kepada nitrate, nitrogen ada. So itu semua nutrient. Contohnya, saya bagi contoh. Sisa makanan, bila dia reput, dia akan jadi apa? Dia jadi baja kan? Baja itulah nutrient. Baja tu bila kita tanam pokok dan sebagainya, pokok tu akan tumbuh dengan subur. Itulah nutrient dan mineral. Nutrient dan mineral ni banyak lah. Bila dia pecah-pecah kan, dia akan jadi apa? Dia akan jadi protein. Dia akan jadi nitrogen. Dia akan jadi phosphorus. Banyaklah nutrients dan minerals dalam tu. Dalam sisa makanan. Kalau kata sebab tu awak katakan ada daun-daun kering pun, bangkai haiwan pun, awak boleh gabung semua dengan tanah apa semua, jadikan dia sebagai baja kompos. Sebenarnya sisa-sisa makanan, bangkai haiwan, sisa-sisa tumbuhan, maksudnya apa? Uh, Daun-daun yang nak reput, kayu-kayu, dahan-dahan yang nak reput, semua kita gabungkan, dia boleh jadi baja kompos. Dan baja kompos sebenarnya baja yang sangat bagus. Dia tak ada bahan-bahan kimia yang terlarang dan dia sangat mesra alam lah. Dan jimat, nama pun sisa, benda yang kita dah buang. Itulah nutrients dan mineral. Okay, faham tak kenapa jawapan dia nutrients dan mineral? Faham? Faham? Okay, kalau macam tu, okay. Okay, next. Kita hari ni macam tak done game sebab saya nak habiskan latihan. Lagipun awak semua dalam fasa nak exam ni mostly nak exam USA dan ada yang tak exam USA pun dah exam PKSK. Jadi kita akan habiskan syllabus and then make sure kita setiap latihan setiap topik tu ada bahagian A, bahagian B dan bahagian C. Ikut format USA awak lah. Okay, ini soalan ni adalah dekat bahagian C Raja di bawah menunjukkan beberapa jenis bahan buangan dari kantin sekolah. The diagram below shows some types of waste product from the school canteen. PQRNS. Nyatakan bahan buangan terbiodegradasi. Nafis Amsyar. Bagi kat saya, terbiodegradasi dan tidak terbiodegradasi. Terbiodegradasi ni maksudnya boleh diuraikan oleh mikroorganisma. Senang cerita boleh reput. Boleh diuraikan dan S. oleh
Apa? P dan S, S. betul. Q Satu dan lagi? R. Ya, Q dan R. Yang ni biskut ni besi lah. Besi ni memang tidak terbiodegradasi lah. Okey. Jelaskan maksud bahan buangan terbiodegradasi. Oh, saya dah bagi dah tadi. Adam, boleh tak Adam? Adam, Adam, Adam ada tak Adam? Okey, Adam tak ada. So, apa itu? Bahan buangan terbiodegradasi. Tadi saya cakap apa? Bahan yang boleh Bahan boleh diuraikan. diuraikan oleh mikroorganisma. Yes. Apa? Bahan yang boleh diuraikan oleh mikroorganisma seperti bakteria dan fungi. Ya, 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 betul. Bahan buangan yang boleh diuraikan oleh mikroorganisma. Waste materials that can be decomposed by microorganism. So, tadi kawan kita bagi contoh microorganism seperti fungi ataupun kulat ataupun bakteria. Itulah bahan utama ya untuk menguraikan, kita panggil bakteria pengurai. Kalau kata awak nanti naik tingkatan 2, tingkatan 5, awak kalau ambil sains, subjek sains saja, bukan ambil biologi, awak belajar sains saja untuk dalam tingkatan 2, tingkatan 2 pula, tingkatan 5, bab 2 awak akan belajar kita nitrogen. Yang inilah yang akan fokus tentang bakteria mana yang menguraikan. Jelaskan maksud bahan buangan tidak terbiodegradasi. Kalau tadi yang boleh diuraikan oleh mikroorganisma, yang ini tak boleh diuraikan oleh mikroorganisma. Senang. Bahan buangan yang tidak boleh Diuraikan oleh mikroorganisma. Yes, yang tidak boleh diuraikan oleh mikroorganisma. Sama ada awak perlu beri contoh atau tidak, awak tengok markah dia. Kalau awak markah dia satu markah saja, tak payah bagi contoh. Tapi kalau markah dia 2, contohlah contohnya bakteria macam tu. Eh, okey, next soalan nombor 2. Raja di bawah menunjukkan suatu kaedah melupuskan bahan buangan. The diagram below shows a method of disposing waste. Okay, pada pendapat kamu, adakah kaedah tersebut baik? In your opinion, is that method good?
Tidak. Melupuskan bahan buangan. Menggunakan, tak silap saya, ini adalah bahan buangan kita gunakan incinerator. So, adakah ini baik? Pertama, jawapan dia tidak. Tidak no. Sebab apa kita kata tidak? Bila kita buat pembakaran, dia akan menyebabkan apa? Menyebabkan pencemaran udara. Ya, dia akan menyebabkan pencemaran udara. Bila berlaku pencemaran udara, banyak asap, banyak jerebu, dia akan mengakibatkan masalah pernafasan kepada manusia. Berikan cara lestari. Macam saya cakap tadi, incinerator ni boleh digunakan, tapi kita kena pasang apa? Kena pasang penapis. Barulah dia kategori apa ni? Mesra alam sikit lah ya. Memasang penapis. Cikgu, kalau saya buat menghantar sampah tersebut ke pusat kitar semula, Ya, menghantar sampah. Okey, boleh? Okey, boleh. Sebab dia tak spesifik pun. Kecuali kalau dia kata, berikan cara yang lestari untuk melupuskan bahan buangan tersebut bagi kaedah. Okay, kalau dia mention kaedah tu, maksudnya dia fokus kepada incinerator, maka kita kena fokus incinerator lah. Kalau setakat ni, soalan dia tak fokus pun kepada incinerator. Walaupun skema dia macam fokus kepada incinerator. Kalau saya bagi. Sebab soalan tak spesifik. Ya. Memasang penapis pada corong asap supaya bahan kimia berbahaya tidak dilepaskan ke udara. Kenapa Safia? Apa-apa. So that harmful chemicals are not released into the air. Okay, next. Nyatakan satu lagi jenis pencemaran. Boleh buat jawapan apa-apa je. Pencemaran air. Apa lagi? Pencemaran Tanah. tanah.
Okey. Dah. Okey, sebelum kita ambil gambar kehadiran, kita akan baca doa. Baca surah Al-As. Yang lain boleh buka kamera. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر آمين. All the best untuk siapa yang exam esok ataupun exam minggu ni. Uh, untuk UASA dan PKSK. Kemudian jangan lupa doakan untuk rakyat Gaza dan juga rakyat Gaza ataupun Palestin, Gaza Palestin, dan juga kepada sukarelawan-sukarelawan kita untuk gelombang yang ketiga, yang atas kapal tu. Yang dah dibebaskan tu dah dibebaskan dah, yang atas kapal ni. Semoga selamat hendaknya. Okey, tengok kamera semua. Satu. Cikgu tak boleh buka, okay, tak buka kamera tak apa. Okay. 1, 2, 3. Okey, itu saja. Jumpa lagi dalam kelas minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Baik cikgu, terima kasih. Doakan saya topik KSK ni. All the best. InsyaAllah boleh. Amin. Amin.